Assalamualaikum. Negara Malaysia terkenal dengan pelbagai kaum dan agama. Agama rasmi bagi Malaysia adalah agama Islam, di mana majoriti yang memeluk agama Islam adalah kaum Melayu. Apa yang saya pakaikan sekarang adalah telekung, di mana wanita-wanita Islam menggunakan telekung untuk menunaikan solat. Umat Islam wajib menunaikan solat sebanyak 5 kali dalam sehari. Dan latar belakang saya ini adalah masjid, di mana tempat solat untuk umat Islam. Dan akhirnya, Al-Quran. Al-Quran ini dijadikan sebagai panduan hidup umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Sadaqallahul Azim. Hai, Assalamualaikum. Saya Amy. Hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang agama yang dianuti orang Cina, iaitu agama rakyat Cina. Pada masa dahulu, orang Cina telah salah anggap agama yang dianuti mereka ialah agama Buddha, sehingga kebanyakan rakyat Cina menganggap diri mereka sebagai penganut Buddha. Ini adalah kerana agama rakyat Cina ini mempunyai pelbagai unsur, terutama Konghucu, Tao dan Buddhisme. Namun, sebenarnya agama asli yang berasal dari dalam Cina adalah Konghucu dan Tao. Seperti yang kita tahu, agama Buddha kebanyakannya dianuti oleh orang India. Agama rakyat Cina adalah agama turun-temurun bangsa Cina. Ia sebenarnya adalah salah satu budaya tradisional yang dituruni dari satu generasi kepada satu generasi. Lebih-lebih lagi, agama ini tidak mempunyai kitab agama dan tidak pula mempunyai institusi yang memeliharanya. Oleh itu, ajaran agama ini adalah tidak jelas dan berbeza-beza dari satu tempat ke satu tempat. Tetapi secara konsep, agama ini adalah sama, iaitu yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Secara umumnya, agama rakyat Cina ini mempunyai 3 bentuk penyembahan, iaitu penyembahan nenek moyang, penyembahan berhala dan juga penyembahan datuk tanah. Penyembahan nenek moyang merupakan intipati dalam agama rakyat Cina. Ia berkaitan dengan sistem nilai masyarakat Cina yang memberi nilaian tinggi kepada nilai ketaatan kepada ibu bapa. Manakala, berhala yang disembah oleh agama ini adalah terlalu banyak. Ia terdiri daripada dewa-dewi, watak dalam cerita epik, malah tokoh-tokoh sejarah. Adalah dipercayai penyembahan berhala dapat menjamin keselamatan dalam kehidupan sehari-harian. Manakala penyembahan datuk tanah dapat diumpamakan sebagai penunggu dalam masyarakat Melayu. Biasanya orang Cina akan mengadakan altar untuk datuk tanah di atas lantai. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabila Ghazali. Okey. So, sebenarnya video kita ni lebih fokuskan kepada kepercayaan dan keagamaan kaum-kaum utama di Malaysia. So, basically, pada previous video tadi, kita dah dapat tahu kan dua kaum utama di Malaysia yang mengandung agama yang berbeza. Yang pertama tadi adalah kaum Melayu, yang kedua tadi kaum Cina. So, saya akan lebih fokuskan kepada kaum India yang mengandung agama Hindu. So, seperti yang kita dah tahu, sebenarnya kaum India ni dia terbahagi kepada beberapa keturunan tau. Seperti keturunan Tamil, keturunan Telugu dan keturunan Punjabi. Akan tetapi, keturunan-keturunan tadi tu tak semestinya mengandung agama yang sama. Ada yang mengandung agama Buddha, ada yang mengandung agama Kristian dan lain-lain. So, ni adalah kuil. Kuil ni lah di mana tempat orang-orang yang beragama Hindu akan melakukan ibadah diorang kat sini. Dan kuil ni saya rasa korang tahu kot terletak kat mana. Okey, sebenarnya kuil ni terletak di Batu Caves dan dikenali sebagai kuil Sri
Subramaniam. Okey, biasanya kuil ni dia terkenal bila waktu perayaan Thaipusam. Dia bukan terkenal di kalangan orang yang beragama Hindu di Malaysia je, malahan terkenal di seluruh negara, macam daripada negara Eropah, negara Australia, Singapura, Thailand dan banyak lagi lah. Korang mesti tertanya-tanya kan macam mana diorang lakukan ibadah diorang. Okey, sebenarnya dia banyak cara, tapi saya lebih fokuskan kepada 3 cara ni je, dan saya akan ringkaskan dengan bagi contoh setiap situasi. Okey, yang pertama, dia macam situasi dalam masyarakat lah. Contohnya macam masyarakat ni dia macam dihantui dengan perkara-perkara yang tak diingini. So that diorang ni macam kena melakukan ibadah bersama-sama lah pada waktu tengah malam. Yang kedua ni kita bagi situasi dalam kekeluargaan. Diorang macam nak keluarga diorang bahagia, so diorang wajib lah melakukan puja sebanyak 2 kali sehari. So bila waktu tu? Okey. Waktu tu diorang kena buat pada waktu sebelum matahari terbit dan ketika waktu matahari terbenam. Waktu tu je. Okey, yang ketiga ni kita ada 2 situasi. Macam yang pertama, contohnya saya bagi situasi individu ni lah. Okey. Contohnya macam seorang individu ni dia macam buat dosa pada waktu siang hari, so that dia kena buat ibadah tu pada waktu malam dan juga pada waktu petang untuk hapuskan dosa dia tu. Yang situasi kedua pula, individu ni contohnya macam dia buat dosa pada waktu malam, so dia kena buat ibadah pada waktu siang lah untuk hapuskan dosa dia yang dia dah buat pada malam hari tadi. Macam tu je. Hai. Okey, tak habis lagi sebenarnya. Okey, sebenarnya kita still ada larangan. Okey, larangan ni saya rasa semua agama ada larangan. Even agama kita sendiri, agama Islam pun ada larangan kita. Dan agama Hindu pun ada. Okey, so antara larangannya adalah pakaian. Okey, pakaian diorang ni sebenarnya diorang tak boleh pakai pakaian menjolok mata tu untuk masuk kuil. Okey, macam lelaki ni dia kena pakai dhoti, macam ni. Okey, dhoti. Dia tak boleh pakai baju macam biasa. Dia kena pakai dhoti ni. Dan perempuan dia kena pakai sari. Okey, kita pernah nampak orang perempuan pakai sari kan. Yang kedua, diorang ni tak boleh masuk ke dalam kuil secara pakai kasut. Memang tak pelik lah, benda ni memang tak pelik. Sebab kita sendiri pun nak masuk ke masjid, kita kena buang kasut kita kan. Sama juga macam diorang pun tak boleh berkasut nak masuk dalam kuil. Yang ketiga, diorang tak boleh bawa masuk makanan non-veggie. Tanyalah, okey, seandainya seseorang individu ni dia termakan sebelum masuk ke dalam kuil, dia diharuskan untuk mandi terlebih dahulu, barulah dia orang boleh masuk ke dalam kuil. Yang keempat, saya rasa yang ni semua orang dah tahu. Okey, diorang ni orang yang beragama Hindu tak boleh makan daging sapi. Yang kelima ni saya rasa sangatlah common dan saya rasa korang pernah nampak dalam TV. Dan dekat luar-luar sana ada orang-orang yang beragama Hindu, diorang digalakkan untuk memakai tirunuru. Tirunuru ni macam dia menggunakan serbuk, dia guna 3 jari dekat dahi diorang. Okey, sebenarnya dia bukan saja-saja pakai tu. Diorang ni memang adat orang-orang yang beragama Hindu. Dia macam nak menghilangkan 3 perkara ni. Okey, yang pertama untuk menghilangkan perkara sombong. Yang kedua, kelahiran semula. Yang ketiga adalah nafsu. So, sebelum saya akhiri video ni, saya nak tunjuklah satu video orang yang beragama Hindu melakukan ibadah diorang. Okay. So, jom tengok kat bawah ni. Uncooked rice mixed with turmeric, fresh stemless blooms or loose flower petals, and Okay, sebenarnya ni saya rasa mungkin ditunjuk basic macam mana cara individual melakukan ibadah diorang. Kalau macam dekat kuil ada Sami. Sami ni dia banyak cara tau, berbeza. Puja diorang berbeza. Ada Sami ni dia macam menyanyikan lagu Tuhan. Menyanyikan lagu Tuhan di mana diiringi dengan aluminium music.
Okay, dan saya perhatikan dalam video ni, diorang macam banyak preparation tau. Sebelum diorang start puja ni macam banyak step-step diorang, apa diorang patut buat ini ni. Okay, saya rasa sampai sini saja. Okay, stay tuned to the next video. Bye-bye. What's up, gang? It's Aina. What is on the news today? Orang asli. Masyarakat orang asli merupakan satu entiti masyarakat Melayu yang tersebar di semenanjung Malaysia. Terdapat 3 kumpulan utama masyarakat orang asli, iaitu Senoi, Negrito dan Melayu Putu. Asal usul mereka tiada agama, hanya berpegang kepada pengantaran agama atau dikenali sebagai syaman atau bomoh yang berperanan dalam menentukan aspek ritual dan penyaluran kepercayaan mereka. Akan tetapi, mereka akan ada agama apabila mereka sudah berkahwin. Contoh, perempuan asli berkahwin dengan lelaki Melayu yang beragama Islam. Daripada segi aspek kepercayaan, mereka mempunyai adat resam dan kepercayaan kepada animisme. Sistem kepercayaan mereka adalah peranan dewa-dewa dan roh. Bagi pandangan hidup, mereka banyak dipengaruhi oleh keadaan fizikal alam sekeliling yang mereka duduk, seperti hutan rimba, gunung, bukit dan peti yang dianggap sebagai mempunyai makna tersendiri bagi kosmologi masyarakat ini. Ini telah membawa kepada pelakuan-pelakuan ritual dan pantang larang dalam kehidupan seharian mereka. Akan tetapi, tidak semua kaum mereka mengamalkan pelakuan ritual. Sekian daripada saya, Aina. Bang, bang, bang.